sukan sebagai satu sukan kompetitif di peringkat global. Hal ini berikutan kerajaan mahu golongan berkenaan dipupuk dan diberi bimbingan bagi mengetengahkan bakat dan kesungguhan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Malah arena isukan bukan sahaja diminati kaum lelaki, malah kaum wanita juga dilihat semakin menyesuaikan diri dengan sukan dalam talian tersebut. Ini kerana peralihan permainan e-sukan menjadi satu trend baharu kerana permainan ini boleh dimuat turun secara percuma dan boleh diakses hanya dengan telefon bimbit. Mula main Mobile Legends ni, saya download je game mobile ni sebab nak main mula atas hobi minat sebab saya memang suka main game. Kemudian lama main, saya jumpa ke kawan dalam Facebook, kemudian saya tambah kenalan dekat game Mobile Legends ni. Lepas tu kita orang main bersama-sama. Lalu satu hari tu dia ajak create team. Dekat situ kita orang selalu main malam-malam. Masa tu saya study lagi. So waktu malam kita orang free, kita orang start main game. Untuk game yang online macam e-sport sekarang ni, kalau kita betul mengikut platform dia yang betul, kita ikut jalan dia yang betul, kita akan menjana pendapatan jugalah. Dari segi main tournament kompetitif yang lain. Kemudian ada juga yang setengah yang gamers ni dia buat live stream di Facebook. Situ dia boleh jana pendapatan dia orang jugalah. Untuk nasihat saja, untuk nasihat diri saya juga sendiri, kalau nak main game ni, mainlah sungguh-sungguh betul-betul. Kalau kita berusaha, kita akan dapat apa yang kita nak. Macam kalau kita nak kita punya teammate tu strong, perlukan training juga dalam sehari tu 4-5 jam. Untuk lebih cukup lagi 8 jam untuk sesi pagi, petang, malam. Rehat pun kena cukup juga untuk kalau main game ni. Kita main game ni satu komitmen juga macam kita bekerja. Pertandingan dalam talian bagi permainan Mobile Legends menjadi pilihan anak muda ketika ini kerana ia dapat memberi impak besar kepada mereka dengan berfikiran kritis, inovatif dan kreatif dalam mengendalikan permainan. Malah dengan penganjuran permainan dalam talian ini juga mampu membuktikan bahawa pengisian masa bukan sekadar beriadah di padang sahaja. Sebaliknya, memberi minat kepada anak muda agar mampu bersaing secara sihat. Bagi Asrul dan rakan-rakan, ada kelebihan dan keburukan bagi permainan video isukan ini. Namun setiap perkara perlulah dilaksanakan secara berhemah, di mana aktiviti sebegini dapat meredakan tekanan dan mengurangkan stres. Saya seorang yang bekerja. Waktu kerja tu saya memang tak adalah sentuh main game. Jadi saya bahagikan masa saya untuk main game selepas pukul 9 ke atas lah. Selepas waktu makan je tu baru saya main game lah. Sebelum masuk waktu tidur kan. Ini dia ada 5 role. Satu fighter, tank, support, marksman dengan assassin. Lima-lima ni semua tak sama. Dia ada peranan masing-masing. Macam fight dari segi skill dia ada yang jenis serang berterusan, ada yang skill dia jenis stunkan musuh. Sebelum ni saya ada juga main MOBA, tapi saya main dalam komputer ataupun laptop. Saya ada laptop, so saya main dalam laptop. Saya main Dota 2. Jadi Dota 2 pun dia punya strategi, dia punya objektif dia semua sama dengan Mobile Legends. Cuma grafik, hero, itu je lah yang membezakan antara Mobile Legends dengan Dota 2. Setiap orang akan ada role masing-masing. So bila role masing-masing, diorang akan sentiasa support, diorang akan sentiasa communicate untuk bagi tahu macam mana nak roaming ataupun nak jungling. Kita akan dalam communicate tu kita akan motivate diorang macam mana nak hadap musuh melalui belakang ataupun depan. So bila kita orang dapat kill, kita orang akan motivate team member yang macam good game ataupun
will play ataupun macam tu. So kita akan motivate member melalui game ni juga. So ini apa yang orang luar tak nampak. Dalam game ni dia akan sentiasa memupuk setia semangat kawan. So main dengan member sesama, kan boleh main 5 orang, boleh maki-maki, boleh gurau-gurau. Dia time COVID ni kan tak boleh keluar, nak jumpa susah. Boleh gurau-gurau, lepak kat rumah je. Kerajaan bolehlah menaikkan e-sport ni dalam negara, so orang-orang e-sport ni boleh juga mengharumkan nama negara macam tu. So tak adalah dekat sport-sport biasa, e-sport ni pun dah kira salah satu sport dekat dalam Malaysia yang terkenal. Malah agak menarik untuk diperhatikan bahawa dikala sukan tradisional lain terjejas kerana wabak COVID-19 serta perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan kebanyakan negara, e-sukan masih kekal berjalan dan lebih aktif menghiburkan peminat sukan serata dunia. Sempat melihat persiapan pemain Malaysia dalam kejuaraan dunia Mobile Legends Bang Bang MLBB yang bakal berlangsung hujung Januari ini di Singapura, kru cerita kita singgah di Cyberjaya. Nak dipendekkan cerita, e-sukan ni sebenarnya dia macam sukan tetapi dimainkan menggunakan peralatan elektronik. Kita menggunakan ataupun bukan saja menggunakan peralatan elektronik, dimainkan di dalam medium elektronik. Jadi sebab itulah kita ada e-sukan. Permulaan e-sukan tu sebenarnya dah lama dah. Kita dah ada sejak 2012, kita dah ada Selangor Cyber Game, kita dah ada Malaysia Cyber Game, kita dah ada banyak e-sukan ni. Cuma ianya tidak begitu besar berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Boleh saya katakan permulaan dia dah mula meningkat naik adalah apabila kita sudah mula ada e-sukan daripada segi mobile. Maksudnya permainan yang dimainkan di dalam telefon bimbit kita yang mudah alih lah. Boleh dikatakan mungkin tahun 2018 macam itulah dia mula meningkat maju, dan sekarang ni boleh dikatakan salah satu platform yang ramai orang ingin masuk, iaitu e-sukan lah. Yang pastinya harapan saya di tahun 2021 ini, yang pertama adalah untuk membetulkan persepsi masyarakat di luar sana yang mengatakan e-sukan ini bukan sukan yang sihat, e-sukan ini hanya pembaziran masa. Jadi saya ingin membetulkan persepsi tersebut serta menaikkan lagi prestasi e-sukan negara. Pertubuhan ini berperanan untuk menganjurkan pertandingan, memantau perkembangan dan membantu pemain untuk berjaya ke tahap yang lebih tinggi. Malah e-sukan sentiasa menjadi acara dalam sesuatu program. Hadiah lumayan yang ditawarkan sentiasa menjadi tarikan para peserta. Mungkin trend ini kembali berkembang dalam masa terdekat setelah COVID-19 mula reda di Malaysia. E-sukan ini juga dilihat dapat membantu menyelahkan keyakinan dan kemahiran dalam pertandingan. Ia mampu menjana minda untuk berfikir dengan lebih kritikal dan pantas dengan menggunakan kemahiran yang ada untuk menumbangkan pihak lawan. Kemahiran ini juga melibatkan ketangkasan pemain, mengawal karakter dan sejauh mana mereka dapat mengadaptasi suasana dalam alam maya ini untuk menyelesaikan sesuatu misi. Di samping itu, ia juga membabitkan perkembangan semangat berkumpulan dan banyak mendidik pemain bagaimana untuk bekerja dan bermain dalam satu pasukan bagi menyelesaikan misi masing-masing. Oleh itu, gabungan kemahiran dan semangat berpasukan menerusi komunikasi yang betul dapat membantu mereka menjadi pemain yang serba boleh, malah menjadi insan yang bijak berkomunikasi dan mengawal situasi. Belia perlu mengambil peluang ini sama ada menjadi pemain profesional maupun individu yang aktif membangunkan perisian. Itu hanya e-sukan yang terpilih saja, yang macam Dota. Counter-Strike, itu pun tak berapa orang kata apa famous lah dekat Malaysia. Cuma bila dah dah makin lama e-sukan ni telah diterima. Banyak juga program-program daripada kerajaan tu sendiri, banyak buat program bengkel e-sukan dan sebagainya. Jadi perkembangan tu positif daripada masa ke masa. Pada perspektif saya rasa happy and rasa terharu dengan kerajaan lah, sebab
dah mula nampak yang e-sukan ni boleh pergi jauh. Sebab dia pada awal zaman-zaman kita orang ni baru start, baru mula, memang tak dapat banyak sangat sambutan. Tapi kami semua ni berasalnya memang daripada gamer lah. Kiranya kami ni memang suka main game. So bila dah dapat achievement, dah dapat duit, and kita orang boleh prove dekat keluarga, and keluarga pun dah bagi restu, sebab restu keluarga ni paling penting kan. So bila dapat restu tu yang kita orang boleh proceed ke peringkat yang lebih jauh. Harapan kita orang nak wakil Malaysia dan nak buat the best lah. Kita nak jadi champion, kita nak buat history kat dalam tournament-tournament luar negara. Umpama individu di belakang tabir, e-sukan turut menawarkan peluang kerjaya bagi pembangunan perisian melibatkan tugas juru animasi 3D dan pereka lebar. Okey, so contohnya kalau kita sebut pasal e-sports, orang ingat memanglah macam puan cakap, kita berlawan, betul, player enemy lawan team. Tapi game tu datang dari mana? Itu di situlah kami memainkan peranan kami. Kami adalah game developer. Tugas saya kat dalam company adalah sebagai level designer, di mana saya akan create environment untuk game tu punya backgrounds. So contohnya kalau kat dalam game tu ada peta. Peta maksud saya adalah tempat di mana player tu berlawan. Di peta tu lah tugas saya. Saya akan buat peta tu untuk diorang berlawan. So tugas saya juga merangkumi daripada pembikinan peta dan juga mood dekat dalam game tu. So sekadar kita bina peta tak cukup. Kita mesti nak bagi peta tu kelihatan seperti mungkin tasik, mungkin gua, mungkin tanah tandus atau mungkin gelanggang. Okay, jadi saya sebagai 3D animator, saya akan ketuai departmen 3D animator. Segala movement untuk kita develop game, kami akan proses dan kami akan develop. Kita guna teknologi baru yang dinamakan motion capture, di mana kita tak guna lagi dah animation manual yang kita animate frame by frame. Jadi kita menggunakan teknologi motion capture, di mana kita capture movement manusia yang real dan kita convert dia kepada sama ada kita nak guna untuk game ataupun untuk movie animation. Sebagai ibu bapa, mereka perlu melihat e-sukan ini sebagai satu bidang yang boleh mengharumkan nama negara mahupun keluarga, selain sebagai peluang kerjaya baru bagi anak muda. Siapa tahu e-sukan mungkin pada suatu hari nanti akan menyumbangkan pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik.